طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan juga kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu untuk membahaskan berkenaan dengan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, jadi kita sambung pada halaman yang ke-82 dalam versi terjemahan 82 ke? Bukan 95 95 94, yakni perkataan qauluhu itban. Baik, ini hadis yang baru, dalil yang baru. Maknanya dalil hadis Ubadah bin Samit yang panjang tu kita dah selesai. Di malam ni kita masuk hadis baru. Kita tengok satu hadis saja. Satu hadis saja Syekh Al-Utsaimin rahimahullah syarah berapa muka surat? Purata. Satu hadis 63 sampai 76. Satu hadis saja berapa muka surat purata Syekh syarahkan? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14. Lebih kurang 14 muka surat. Ini dalam bahasa Arab. So, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, satu hadis hampir 14 muka surat, 15 muka surat sahaja disyarahkan oleh muallif. Itu pun ada kata sesat lagi. Itu kata Allah musta'an. Orang yang tak tahu tentang qadrul ulama, orang yang tak tahu tentang kedudukan ulama, Wallahu musta'an. Macam ni kita kata memang sangat, kita kata kita sedih lah bila ada orang yang masih lagi bersangka baik dan masih lagi menyokong orang yang menghina ulama ahli sunnati wal jamaah. Wallahu musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, jadi kita sambung pada hadis itban. Jadi walahuma, itu dalam matan dia, matan kitab tauhid, walahuma fi hadis itban fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Baik, walahuma di situ maknanya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walahuma, jadi kembali dhamir itu kepada dua imam hadis, iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. So, Imam Al-Bukhari riwayatkan hadis itban ini dalam kitab Ahadithul Anbiya, bab qaulillah ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Muslim dalam kitab Al-Iman, bab ad-dalilu ala anna man mata ala tauhid dakhala al-jannah. So, Imam Muslim letak dalam kitab Al-Iman. Al-Bukhari dalam kitab Ahadithul Anbiya, hadis-hadis tentang nabi-nabi. Baik, jadi hadis ini hadis itban. Apa hadis dia? Hadis dia, Nabi SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, demi mencari wajah Allah. Dan kita dah sebut sebelum ini, terjemahan ini adalah terjemahan yang tepat, paling tepat sekali, kerana dia tidak terjemahkan wajah Allah itu kepada selain
makna yang zahir. Makna yang zahir. Jadi kalau kita buka kitab-kitab tafsir sekalipun, tafsir ulama ahli sunnati wal jamaah, tafsir-tafsir ulama salaf, mereka akan sebut, kalau tafsir ayat mereka akan sebut wa zahirul ayah, wa zahirul ayah, wa zahirul ayah. Zahir ayat maknanya macam ni, zahir ayat maknanya macam ni. Sebenarnya itu adalah manhaj ahli sunnati wal jamaah, beriman dengan zahir Al-Quran dan juga hadis. Kan? Jadi jangan kita terpedaya dengan golongan yang mempersendakan ahli sunnah, mempersendakan orang yang nak ikut Al-Quran dan sunnah ni. Mereka kata ini puak-puak literal. Itu dia tasbih dia orang. Literal, tak literal, dia orang tasbih apa? Tajsim. Tak tajsim, tashbih. Kan? Wallahul musta'an. Baik. Jadi hadis itban ini, kata Syekh, qauluhu itban. Ini syarah dia. Baik, hadis sabda Nabi SAW itban, beliau ialah huwa Itban ibnu Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Itban ibnu Malik al-Ansari kana yusalli biqaumihi. Ini dia punya sabab wurud hadis. So, kalau Al-Quran dia ada sabab nuzul, kan? Tapi bukan semua ayat ada sabab nuzul, sebab penurunan. Sebab nuzul tu sebab penurunan. Tapi hadis kita sebut sebab wurudul hadis, sebab berlakunya peristiwa, ataupun sebab kita kata berlaku, atau kita kata peristiwa yang apa, latar belakang peristiwa yang berlaku yang menyebabkan hadis itu diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi Syekh bawa di sini latar belakang hadis ini. Kenapa Nabi SAW sebut fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Itban ini, kata Syekh radhiyallahu anhu, Itban ibn Malik al-Ansari, beliau ini adalah seorang yang imam. Dia seorang imam yang mengimamkan salat bersama dengan kaumnya. Jadi itu imam lah, kan? Fadha'ufa basaruhu, lalu penglihatannya semakin lemah. Wa syaqqa alaihi adh-dhahab ilaihim, dan dia beratlah kepada dia itu untuk pergi mengimamkan salat kaumnya. Dia ada keuzuran lah. Dia ada keuzuran. Baik, sebab itu Imam Muslim letakkan hadis ini juga dalam satu kitab lain, Kitabul Masajid. Bab rukhsah fi takhalluf 'anil jama'ati bi'udhrin. Bab keringanan atau rukhsah bagi orang yang meninggalkan jamaah dengan keuzuran. Jadi Itban ni dia ada keuzuran lah. Fadha'ufa basaruhu, jadi dia mata dia semakin lemah, semakin rabun, semakin tak nampak. Wa syaqqa alaihi dhahab ilaihim, jadi dia berat untuk dia. Jadi apa dia buat? Fatalaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakhruja ilaihi wa an yusalliya fi makanin min baitihi liyattakhidhahu musalla. Maka Itban pun meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya agar baginda salat di suatu tempat di dalam rumahnya untuk dijadikan musalla. Fa kharaja ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ta'ifatun min ashabihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluarlah bersama dengan beberapa orang sahabat baginda, dan di antaranya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka setelah Nabi masuk ke rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana engkau menginginkan aku salat? Aina turidu an tusalli? Aina turidu an usalli? Qala salliha huna. Jadi dia tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kat mana yang kamu nak aku salat? Kan? Maka Itban berkata, salli huna. Kan? Salliha huna, salatlah di sini. Wa asyara ila nahiyatin minal baiti. Kemudian Itban pun mengisyaratkan salah satu sudut rumah yang beliau inginkan supaya Nabi SAW salat di situ. Fasalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raka'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salatlah di situ mengimami mereka dengan 2 rakaat. Ini salat sunat ni. Thumma jalasa ala ta'amin sana'uhu lahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dah selesai salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk bersama dengan mereka menyantap jamuan makanan yang telah
disediakan untuk Nabi SAW. Faja'alu yatadzakarun, maka mereka pun duduk sambil bersembang-sembang. Yatadzakarun maknanya sambil bermuzakarah, sambil bersembang-sembang. Jadi ini sunnah. Tak kira lah buat apa, makan kat kedai ke apa ke, lepak-lepak dengan kawan ke. Tapi yang penting bukan lepak buat benda maksiat atau buat benda lara. Tapi kita kata yatadzakarun, maknanya ingat, mengingati, kan. Tapi kat sini dalam konteks sini di rumah, kan. Ini di rumah itban. Ini pun maknanya sunnah. Dan solat kat sini solat sunat, solat sunat. Dan di sini kenapa itban minta Nabi SAW untuk solat di rumahnya? Zahirnya kita lihat untuk mengambil keberkatan. Ambil keberkatan dari Nabi SAW, kan? Kerana Nabi SAW, jasad Nabi SAW kesemuanya berkat. Baik. Jadi kita tak boleh kiaskanlah dengan selain Nabi. Nabi SAW saja yang berkat. Baik. Faja'alu yatadzakarun. Jadi mereka pun duduk berbincang ataupun berbual. Apa yang mereka bincangkan? Fadzakaru rajulan yuqalu lahu Malik ibn Dukhshum. Mereka tengah membincangkan tentang seorang lelaki. Jadi boleh tak kita bincang tentang orang? Boleh ke? Kena tengok apa maksud dia, apa tujuan dia, kan? Kalau tujuannya adalah untuk, kita katakan antaranya adalah untuk menjaga agama, untuk maslahat agama, bukan maslahat kepentingan diri, bukan maslahat kepentingan puak ke politik ke apa tak, tapi kerana kepentingan agama, maka haruslah, kan? Jadi tapi kat sini fadzakaru rajulan, mereka pun menyebutkan seorang lelaki, yuqalu lahu Malik ibn Dukhshum, dikatakan namanya Malik ibn Dukhshum. Faqala ba'duhum, maka sebahagian daripada sahabat yang ada bersama dalam majlis tersebut mengatakan, huwa munafiqun, dia ni munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul hakadha. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqul hakadha, jangan kamu kata macam tu. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah? Bukankah dia itu seorang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia menginginkan dengan hal tersebut wajah Allah? Thumma qala fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Itu dia punya sebab urut hadis ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bukankah dia itu mengucapkan la ilaha illallah dan dia menginginkan wajah Allah? Kerana sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas neraka bagi sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah kerana mengharapkan kalimah tersebut, dengan kalimah tersebut wajah Allah. Al-hadis. Baik. Ini dia punya latar belakang kisah. Baik. Fanahahum an yaqulu hakadha. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maka Nabi SAW melarang mereka mengatakan sedemikian. Li'annahum la yadruna amma fi qalbihi. Kerana mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Li'annahu yashhadu an la ilaha illallah. Kerana dia ialah seorang yang bersaksi bahawasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Wa huna ar-rasul qala hakadha. Dan di sini kita kena faham, Rasul, yakni Nabi SAW mengatakan sedemikian. Walam yubri ar-rajul. Tapi Nabi SAW tidak yubri ar-rajuli, maknanya tidak menyatakan terlepasnya lelaki itu secara spesifiknya daripada tuduhan tersebut. So Nabi SAW tak sucikan lelaki tersebut, tapi Nabi SAW kata, alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah. So di sini dia katakan Nabi melarang mereka mengatakan seperti itu kerana mereka tidak mengetahui isi hatinya. Namun demikian Nabi tidak mengatakan Malik bin Dukhshum itu orang yang bersih, orang yang suci. So Nabi SAW kat sini kita kena faham,
Nabi SAW tegur perkataan mereka, yang maknanya sebahagian sahabat yang terus hukum dia sebagai munafik. Sebab kita kena faham, nifak ini dia melibatkan, apa maksud nifak? Nifak yang ada pada zaman Nabi SAW, kebanyakan dalam hadis, ialah nifak akbar. Kita dah sebut sebelum ni dalam kelas awal kita, kaedah nifak yang dimaksudkan dengan munafik pada zaman Nabi SAW, khususnya yang ada dalam Al-Quran, yang ini merujuk kepada nifak akbar, nifak besar. Apa maksud nifak besar ni? Nifak besar, munafik yang besar ni maknanya yudhiruna al-Islam wa yubtinuna al-kufr. Mereka yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Itu makna nifak akbar. Adapun nifak munafik yang kecil, mereka yang ada ciri-ciri nifak. Contohnya, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Bila berkata dia berdusta, bila dia wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia menyelisih janji, wa idza tumina khana, bila dia diberikan amanah maka dia khianat. Satu lagi riwayat, wa idza khasama fajara, bila dia bertengkar atau bertelagah maka dia melakukan kefajiran, melakukan kejahatan. Baik, itu nifak kecil. Tapi nifak besar ni, ini yang dimaksudkan dalam ni. Sebab sahabat kata huwa munafiq, dia adalah munafik. Maksudnya kemudian Nabi SAW membantah perkataan itu, dan Nabi SAW tak membersihkan lelaki tersebut, Malik ibn Dukhshum. Cuma Nabi SAW tegur para sahabat penggunaan perkataan mereka. Faham tak? Maknanya di sini kita apa disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini, wa naha wa lam yubri ar-rajul. So Nabi SAW tak membersihkan lelaki tersebut. Innama ata bi'ibaratin 'ammah bi anna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Hanya saja Nabi SAW mendatangkan ibarat yang umum, bahawasanya Allah mengharamkan ke atas neraka sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah kerana menginginkan wajah Allah. Wa naha an nutliqa alsinatana fi ibadillahi alladhina zahirihim as-salah. Nabi SAW melarang, menegah kita melepaskan lisan-lisan kita ni kepada hamba-hamba Allah yang zahir mereka itu ada kebaikan. Ini penting. Dalam terjemahan ni dia kata apa? Baik. Nabi SAW melarang kita menggumbar lisan, yakni melepaskan lisan kita ni berkait dengan hamba-hamba Allah yang secara zahirnya baik. Kan? Wa naqul hadza mura'in hadza fasiqun wa ma ashbaha dzalika. Kemudian kita kata ini orang ni riak, orang ni fasik, orang ni munafik, wa ma ashbaha dzalik, dan seumpamanya. Apatah lagi kafir? Tak boleh lah. Lagi berat. Kan? Kalau munafik pun dah berat, kalau kita kata kafir dekat saudara kita boleh? Lagi berat. Kan? Lagi berat. Wa ma ashbaha dzalika. Ataupun kita kata apa lagi? Musuh Allah ke, aduullah, kan? Atau kita kata perkara-perkara yang menyelisihi zahirnya. Zahirnya orang tu baik. Ni makna kata. Zahir. Sebab apa? Sebab kita menghukum seseorang berdasarkan zahir. Kan? Zahir. Kita bukan hukum orang lawan zahir apa? Kita kata kita bukan hukum orang berdasarkan batin. Kan? Sebab kita tak tahu batin. Batin orang maknanya dalaman orang tu kita tak tahu. Hati orang, isi hati orang kita tak tahu. Li'annana law akhadna bima nadhunnu fasadatid dunya wal akhirah. Kerana kalau kita hanya bergantung dengan sangkaan, dengan apa yang kita sangka, maka akan rosaklah dunia dan akhirat. Akan jadi huru-hara lah, akan jadi chaos lah. فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ نَظُنُّ بِهِمْ سُوءًا وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولْ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُمْ الصَّلَاحِ. Ramai di kalangan manusia, kita menyangka mereka dengan sangkaan yang buruk.
Tetapi kita tak boleh kata dekat mereka itu dengan perkataan tersebut selagi mana zahir mereka itu salah, kebaikan. Zahir mereka itu mereka menzahirkan kebaikan. Walihadza qala al-ulama yahrumu dhanna as-saw yahrumu dhannu as-saw bi muslimin zahiruhu al-adalah. Sebab itu dikatakan oleh para ulama, haramnya berburuk sangka kepada seorang muslim yang zahirnya adalah adil. Yang zahirnya adalah adil. Ini kita faham, ini kaedah penting. Okey, balik pada hadis ni. Adakah maksudnya kita tak boleh dalam satu majlis tu tak boleh langsung sebut tentang orang? Terus kalau kita sebut tentang orang automatik jadi ghibah. Terus jadi mengumpat. Tidak. Tidak. Yang menjadi ghibah atau umpatan apabila kita menyebutkan sesuatu yang kita katakan yang berkenaan dengan saudara kita, apa yang dia tak suka. Apa yang dia tak suka. Yang apa kita kata itu ghibah. Ghibtah ataupun dia ada lagi al-buht. Al-buht kita buat fitnah. Dia tak kata macam tu. Buhtan kan, kita sebut buhtan tu lagi berat. Kalau ghibah pun dah berat kan. Allah Taala sebut apa dia macam makan daging saudara sendiri. Apa dia tuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kamu suka ke kamu makan daging daging saudara kamu sendiri, bangkai apa dia ataupun daging saudara kamu sendiri, fakarihtumuh. Kalau kamu tahu hal tersebut dosa yang besar mengumpat ini, maka kamu takkan mengumpat. Baik itu umpat kan, mengumpat. Ada lagi kita kata dalam kategori yang lebih dahsyat, buhtan. Yang ni buhtan maknanya kita fitnah lah, kita buat sesuatu, kita mendakwa sesuatu yang tidak dikatakan oleh saudara kita. Yang sekarang ni bukan setakat buhtan, memang dahsyat lah, fitnah yang besar apabila menuduh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah dengan tuduhan mujassimah, dengan tuduhan musyabbihah, kemudian mengambil tulisan-tulisan ulama, kitab-kitab ulama itu, kemudian mentafsirkan mengikut tafsiran yang di luar maksud murad al-mutakallim, apa yang nak dikehendaki oleh penulis, apa yang nak dikehendaki oleh penutur, pembicara. Itu fitnah, itu buhtan, dan wajib kita mempertahankan dan wajib menjelaskan kebobrokan dan juga kejahatan golongan ini. Ahlul kalam inilah maksudnya, mereka yang sengaja mencari-cari perkara yang syubhat, yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Mereka hanya nak cari fitnah dan mereka nak cari perkara-perkara yang samar-samar untuk menimbulkan fitnah kepada orang-orang Islam. Dan ini kita kata orang yang jahat lah. Kita nak kata apa lagi? Nak sangka baik lagi kan? Wallahul musta'an. Orang yang maknanya terang-terang ambil perkataan kalam ulama luar konteks, ambil daripada kitab-kitab ahli sunnah, ambil daripada kitab-kitab ulama salaf, kemudian mereka mentakwil mengikut takwilan mereka, kemudian mereka mendatangkan keraguan kepada masyarakat. Kemudian kita nak kata itu tak apa lagi, baik lagi, nak sangka baik lagi. Wallahul musta'an. Baik, itu lebih dahsyat lah kan. Baik, jadi di sini balik sini, fadzakaru rajulan. Jadi dalam majlis tu faja'alu yatadzakaruna fadzakaru rajulan. Jadi dalam majlis tersebut sahabat sebut seorang lelaki ni tadi ya. Nama dia Malik ibnu Dukhshum. Jadi adakah maknanya Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka sebut tentang lelaki tersebut? Soalan. Nabi ingkar tak mereka sebut tentang Malik ibnu Dukhshum? Jawapannya tidak. Apa yang Nabi ingkar? Hukum mereka ke atas Malik ibnu Dukhshum. Itu yang Nabi ingkar. Maknanya itlaqul lafz ataupun itlaqul kalam. Itlaqul lisan fi kata Syekh Utsaimin fi ibadillahi alladzina zahiruhumus salah. Kerana Malik ibnu Dukhshum ni beliau kita kata seorang muslim, zahirnya muslim. Sebab itu Nabi SAW kata, alaysa
annahu qala la ilaha illallah, bukankah dia mengatakan la ilaha illallah, kan? Faqala Rasulullah SAW la taqul hakadha alaysa qala la ilaha illallah, maknanya dia zahirnya muslim. Cuma bagi pandangan sebahagian sahabat dia munafik. So kat sini satu lagi perkara yang kita perlu faham. Perbezaan pendapat tentang individu. Boleh tak berlaku perbezaan pendapat di antara sesama manusia itu tentang seorang individu? Boleh tak berlaku? Boleh, kerana satu kita kena faham, kita sebagai manusia ni, kita punya pengetahuan kita limit, terbatas. Contoh, kita yang ada dengan sahabat kita, contoh yang sahabat kita yang bersama kita di sini, kemudian ada individu yang lain yang datang sini, contohnya yang baru datang, kita tak kenal dia. Tapi ada orang yang lebih kenal dia, jadi pengetahuan dia tentang individu tersebut lebih luas nak dibandingkan dengan pengetahuan tentang daripada individu yang lain. Jadi macam itulah perbezaan yang berlaku. Dan ini kita katakan berlaku pada zaman Nabi SAW. Maknanya sahabat Nabi berbeza pendapat tentang seorang lelaki. Maknanya, sebab itu dikata sini faqala ba'duhum. Syekh Uthaymin kata faqala ba'duhum, maknanya sebahagian di kalangan sahabat tu kata Malik ibn Dukhshum ni munafik. Maknanya sebahagian lagi tak kata. Maknanya berbeza pendapat. Jadi cuba kita relatekan dengan apa yang selalu berlaku dalam kehidupan kita, khususnya dalam kita menuntut ilmu ini. Ada tak orang yang pada asalnya kita nampak baik, zahirnya nampak baik, pada awalnya nampak melawan batiniyah, kan? Melawan ajaran sesat pada zahirnya, kan? Tapi ada tak orang yang tahu asal usul orang itu ataupun hakikat individu tersebut lebih awal? Ada tak? Ada. Ada. Tapi ada tak orang yang tak setuju? Kata dia masih baik, dia ada jasa, dia lawan batiniyah, dia lawan ajaran sesat. Ada, kan? Inilah maksudnya. Samalah. Kerana pandangan setiap manusia itu berbeza-beza. Sebab apa? Sebab tak ada seorang pun yang boleh menghukum batin manusia. Betul tak? Jadi kita kena faham. Jadi pada zaman Nabi SAW, para sahabat pun tak sepakat tentang status seseorang individu. Even Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik tu, ketua munafik di Madinah, kalau kita baca dalam riwayat hadis, disebutkan sebelum turunnya ayat yang Allah Taala dia bongkar dan juga disebutkan tentang kemunafikan dia, maknanya sahabat-sahabat berbeza pendapat, bahkan sehingga dia mati. Maknanya ada sahabat yang mempertahankan dia. Kenapa? Kerana dia solat belakang Nabi. Betul tak? So Nabi SAW didik sahabat dia supaya menghukum manusia berdasarkan zahir. Ini asal. Nahnu nahkumu bizzawahiri wallahu yatawalla sarairi. Ini kaedah. Kita hukum manusia itu berdasarkan zahirnya. Kalau dia nampak, dia zahirkan kepada kita kebaikan, dia zahirkan kepada kita as-salah, kebaikan, maka kita hukum dia baik. Dan inilah yang kita kena faham bila berlaku orang-orang yang menzahirkan kebaikan, menzahirkan dia lawan batiniyah, menzahirkan dia lawan ajaran sesat, menzahirkan dia lawan golongan yang menentang sunnah pada awalnya. Jadi ada orang yang nampak dia baik, betul tak? Nampak dia, bagus. Kerana dia tak zahirkan lagi sisi buruk dia tu. Walaupun ada, kita tak nafikan, ada sudah lama asatizah kita dah bagi peringatan, dah bagi amaran, orang tak nampak lagi. Kerana pengetahuan tentang hakikat
individu tersebut tak boleh dicapai oleh semua orang. Kerana asatizah kita tak diberikan platform untuk penjelasan, tak disekat, ada yang disekat, ada yang tak bagi langsung platform untuk menyampaikan kebenaran, ada yang disekat, ada yang dihina, ada yang macam-macam. Itu normal. Normal. Kita kata kerana manusia itu kita tak boleh hukum berdasarkan batin dia. Dan sama juga hatta asatizah kita yang tak kata apa-apa kan, maknanya kata okey, tak ada masalah tentang individu tersebut ketika dia menzahirkan membantah batiniah. Ya, kita pun kata dia nak bantah batiniah, silakan, tak ada masalah. Kita pun setuju, tak ada siapa yang nak marah. Walaupun kita tahu dia tu ada unsur-unsur tajahum, ada bahkan membawa syubhat-syubhat Jahmiyah, tapi kita bila dia lawan batiniah, kita tak ada masalah. Dan ada asatizah kita yang harapkan dia mengikut sunnah, pegang kepada akidah salaf. Biasa, normal lah. Sebab itu kita beza-beza kan. Tapi ada sebahagian orang yang mereka mungkin agak mungkin kita kata ya, kita kata tak nafikan, mereka marah, kita pun marah kan, siapa tak marah? Semua orang marah kan dengan apabila serangan bertubi-tubi ke arah a'immatus salaf, kepada akidah salaf itu sendiri, yang mana perkara tersebut kita tak boleh anggap remeh, kan? Tak boleh anggap remeh. Jadi ini antara dalil. Fadzakaru rajulan yuqalu lahu Malik ibn Dukhshum faqala ba'duhum huwa munafiq. Kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur mereka, jangan kata dia munafik. Itu. Maknanya kat sini banyak kita boleh ambil pengajaran daripada sini. Pertama, tak ada seorang pun di atas muka bumi hari ini yang boleh secara jazam menghukum seseorang itu munafik atau tak. Hatta Nabi SAW sendiri tunggu wahyu. Dan setelah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, malaikat Jibril turun dan sampaikan kepada Nabi SAW nama-nama orang munafik, dan ada simpanan nama-nama tersebut, Nabi tak bagi tahu dekat semua orang juga. Disimpan oleh sahibus sir, penyimpan rahsia Nabi SAW macam Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan kepada kita asal kita ini, kita kena hukum manusia berdasarkan zahir. Dan manusia itu dia bila dia pergi dekat orang ni, dia nampak dia zahirkan dia baik kan, pergi orang kat sini dia pergi nampakkan dia sunnah, pergi dekat orang ni, betul tak? Jadi itu menyebabkan perbezaan pendapat di kalangan manusia dalam menghukum seseorang. Ada orang kata dia ni baik, dia bagus. Orang kata baik, dia ni bagus. Orang ni kata bagus, orang tu kata bagus. Orang ni pula kata tak bagus dia ni, jahat. Jadi sebab berbeza pandangan, dan juga sebab apa satu lagi, kerana boleh jadi kebenaran yang ada pada orang yang sudah nampak itu tak sampai. Macam mana cakap tadi, asatizah kita dah bagi tahu lama dah kawan kan, tapi disekat, kemudian diremehkan, dipelekehkan. Kan? Dipelekehkan ustaz-ustaz kita yang bagi tahu kebenaran. Allahul musta'an. Kan? Tapi kita bukanlah jenis nak mengungkit apa semua. Nabi SAW, Allah SWT kata, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu itu dengan manna, ungkitan, wal adha, dan menyakitkan orang lain, menyakit-nyakitkan. Kullu ma'rufin sadaqah, kata Nabi SAW, setiap perkara ma'ruf itu sedekah. Jadi kalau kita berdakwah, kita dah ajak orang, dah bagi tahu tentang manhaj salaf apa semua, kemudian ada orang tak nampak lagi, kemudian ada orang tak tahu. Biasalah kan, orang tak tahu lagi, orang tak nampak, ada orang tak nampak lagi, ada orang tak faham lagi. Kita jangan ungkit. Jangan ungkit kata kami dah cakap lama, kami dah cakap lama, kami dah cakap lama. Itu ungkit tu. Itu ada bentuk nau'un minal manni wal adha. Okey. Boleh sebut tapi jangan banyaklah. Boleh sebut maknanya sebagai satu peringatan. Macam sebahagian ikhwah kita, sebahagian asatizah kita memang disebut. Ya, memang kita kena ingat kan. Kerana disebabkan tadi, disebabkan ada maknanya apa dia?
halangan untuk menyampaikan kebenaran itu disekat. Suara yang menyampaikan kebenaran itu disekat. Jadi tak sampai kepada sesama ahli sunnah, pada sebahagian ahli sunnah, sebahagian orang yang nakkan sunnah, mereka tak tahu. Kan? Jadi ini kita kata hakikatnya. Baik. Jadi Nabi SAW tak ingkar perbuatan para sahabat yang sebut tentang seorang lelaki tadi, Malik ibn Dukhshum. Nampak? Cuma Nabi ingkar apa? Itlaq mereka, lisan mereka itu yang mengatakan dia munafik. Terus cakap dia munafik itu Nabi ingkar. Kat situ sama jugalah kita, kalau kita maknanya tasnif, manusia, mana kita menggolongkan seseorang, individu atau orang mana-mana orang, kita tak boleh secara jazam, secara pasti mengatakan orang itu sebagai kafir ke, munafik ke, dan istilah-istilah yang menunjukkan seakan-akan kita menjazamkan hukum ke atasnya. Tetapi bukan secara mutlak juga. Bukan maknanya kita langsung tak boleh tasnif. Tasnif ni maknanya kita menggolongkan seseorang itu. Kitab Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, ada satu kitab dia panggil Syahwatut Tasnif, atau kalau tak salah Syahwatut Tasnif, ataupun di at-tasnif baina dhanni wal yaqin, kalau tak salah at-tasnif baina dhanni wal yaqin. Maknanya yang kita selalu tengoklah, menggolongkan, kita mengkategorikan orang itu dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Apa yang menjadi kebiasaannya. So dalam konteks agama, tasnif ni penting tak? Perlu tak kita tasnifkan orang? Kita kena faham, tasnif kita menggolongkan orang, mengkategorikan orang tu. Contoh, kita katakan fulan sunni. Dia ni sunni. Kan? Sebab apa? Dia melazimi ahli sunnati wal jamaah. Contoh, dia melazimi akidah ahli sunnah. Dia berkawan dengan ahli sunnah. Contoh, fulan, kita kata fulan Jahmi. Jahmi. Apa maksud Jahmi ni? Jahmi ni kerana dia duduk dengan orang-orang yang berpegang dengan usul-usul Jahmiyah. Contoh dalam ta'til sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah, ini Jahmiyah. Dia kata ke fulan Jahmi. Salah tak? Tidak salah secara mutlak, tidak benar juga secara mutlak. Kena faham. Maknanya itu yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid tu, baina dhanni wal yaqin. Kita tak boleh tuduh ataupun tasnif seseorang itu. Tasnif maknanya sannafa yusannifu tasnif, kita menggolongkan dia, mengkategorikan dia dengan sesuatu lafaz itu, melainkan ada bukti. Tak boleh sangka-sangka. Tak boleh sangka-sangka. Kan? Jadi kita sebut fulan salafi. Apa maksud fulan salafi? Maknanya dia ini melazimi manhaj salaf. Dia duduk dengan orang-orang yang berpegang dengan mazhab salaf. Contoh, akidah dia pegang, dia ikut manhaj salaf. Itu kita kata dia salaf. Fulan sufi. Kita kata sufi. Dia ni sufi. Sebab apa? Aku tengok dia ni asyik duk share tentang sufi je. Sufi lah. Kan? Secara umumnya macam tu lah kan? Fulan syi'i. Contoh, kerana dia ni apa dia? Duk share kitab-kitab Syiah macam tu. Bila dah share kitab-kitab Syiah, jadi dia panggil dia Syiah lah. Kan? Tapi kena tengok jugalah, kalau dia ikut, dia tak faham, tak boleh kita nak panggil itu. Mungkin dia orang awam. Kan? Fulan Asy'ari. Fulan itu Asy'ari. Itu pun tak boleh kita bermudah-mudah juga. Kan? Maknanya dia, kalau kita kata dia Asy'ari, dia berpegang dengan usul-usul Asy'ariyah. Asy'ariyah tu pula ada banyak golongan pula. So kita kena adil pula. Nak tasnif maknanya dia ni Asy'ariyah yang mana? Asy'ariyah yang ikut betul-betul ikut manhaj Abul Hasan Al-Asy'ari, ataupun Asy'ariyah yang mutaakhirin, yang dah banyak ambil usul-usul Jahmiyah dan usul-usul Mu'tazilah, mutafalsifatil Asy'ariyah.
Sebut Asy'ariyah yang dah jadi falsafah, yang ambil usul-usul falsafi. Itu semua tu kena ada ilmu sebelum kita nak tasnif manusia. Sebab itu Syekh Bakar Abu Zaid karang kitab At-Tasnif Baina Dhanni wal Yaqin. Sebab tasnif ni dia syahwat juga. Sebab kita nak gelar orang tu, dia syaitan pun boleh rosakkan kita. Sebab dia syahwat. Sebab itu guru kami Syekh Abdul Rahim Jam'an hafizahullah, beliau ada karang satu kitab ringkas Syahwatut Tasnif, ataupun satu syair ringkas tentang sebahagian penuntut ilmu ni memang suka nak mentasnif orang ni dengan zan, dengan sangkaan saja. Itu pun tak elok juga. So maknanya dia kena kembali kepada ilmu juga. Dia kena ada mizan yang betul. Dia kena, maknanya kita tak bolehlah suka-suka hati panggil orang tu Jahmi tanpa ada bukti dan sebagainya, kan? Baik, itu kita kena faham. Jadi sebut seorang individu, seorang lelaki ataupun seorang mana-mana individu dalam majlis kita dalam rangka untuk mengetahui status dia, itu tak diingkari oleh Nabi SAW. Kita kena faham, kan? Cuma yang diingkari tadi, bila dihukumkan tu dia munafik ke, dia kafir ke, dia keluar daripada Islam ke, itu tak boleh. Sebab kita hukum atas batin dia. Itu tak boleh. Hukum atas zahir dia. Baik. Sebab itu kata Syekh yang pada akhir tu, sebab apa? Sebab kalau kita biarkan orang semua suka bina persepsi atas dasar sangkaan, maka akan rosak dunia dan akhirat. Orang ni akan tuduh orang ni, orang tu akan tuduh orang ni, orang ni akan tuduh orang tu. Dan sebenarnya benda ni bukan baru lagi, dah lama dah. Zaman ulama-ulama salaf dulu memang macam tu jugalah. Bila ulama ni dituduh dia sebagai lafziyah, sebagai orang yang condong kepada golongan yang mengatakan Al-Quran tu makhluk, contoh kan, zaman Imam Al-Muzani misalnya, Imam Al-Muzani dituduh sebagai golongan lafziyah, ataupun al-waqifiyah, orang yang berhenti tak kata Al-Quran tu bukan makhluk, contoh zaman tu lah. So, sebab itu Imam Al-Muzani karang kitab untuk membersihkan tuduhan. Imam At-Tabari dituduh sebagai Syiah, beliau karang kitab dan beliau jelaskan tentang akidah beliau Sarihus Sunnah. Imam An-Nasai misalnya juga dituduh, Imam Al-Bukhari pun dituduh. Itu standard lah tuduhan ni. Sebab itu kita normal lah kalau zaman sekarang pun guru kita dituduh macam-macam. Orang tuduh guru kita ni mumayyi', hizbi, apa lagi, macam-macam nama kan kita dengar, sururi lah, inilah, itulah, ikhwani lah, apa benda lah. Yang kita kata itu kerana tak ada mizan. Tak ada, maknanya kadang-kadang kita kena faham tasnif ni kalau dapat kat orang jahil, dia jadi faudah. Yang ni yang itulah yang golongan gulat ni. Yang melampau dalam tasnif dan tahdzir. Ditasnif dulu orang, ni pasal apa? Pasal dia ni duduk dengan orang ni terus dia automatik jadi orang macam ni. Itu tak tepat juga. Tak tepat. Jadi sebab itu kata Syekh di sini, la yajuzu an naqula dhalika wa zahiruhum salah. Fa kathiru minan nas nadhunnu bihim su'an walakin la yajuzu an naqulu dhalika wa zahiruhum salah. Ramai manusia ni hanya cakap ataupun kategorikan orang ni hanya berdasarkan sangkaan. Tetapi tidak boleh kita mengatakan dengan hal demikian kerana zahir mereka itu kebaikan, salah. Walihadza qala al-ulama yahrumu dhanni saw yahrumu dhannu saw bi muslimin zahirihi al-adalah atau zahiruhu al-adalah. Maka haram untuk kita bersangka buruk kepada seorang muslim yang zahirnya nampak adil. Tapi kalau dia dah menzahirkan sebaliknya, kan, tulis dalam status tu hentam salafi, hentam manhaj ahli sunnah, hentam ulama-ulama ahli sunnah, hentam ulama salaf, buat fitnah kepada ulama salaf, putar belit ayat-ayat dalam kitab-kitab ulama, itu nak sangka baik apa? Itu nak sangka baik macam mana? Tu kita kena faham lah, nak sangka baik ni dia ada had dia juga. Jadi bukan semua bila orang dah zahirkan benda yang jelas-jelas mukhalafah dengan akidah, mukhalafah dengan akhlak yang mulia, mukhalafah dengan syariat, sangka baik lagi. Itu tak betul lah. Itu tak betul. Itu kita kata tak betul. Jadi orang yang ni kita kata terpakai pada orang yang kita tak tahu. Tak ada.
Tak ada tanda-tanda, tak ada alamat, tak ada qarinah, tak ada bukti-bukti yang menunjukkan dia berbeza dengan kebaikannya itu. Itu kita faham. Ini kita kena faham. Jadi ini bab ni memang ramai orang tak ada warak dekat sini. Apa maksud tak ada warak ni? Dia main lepas cakap je. Nampak orang ni, nampak orang tu, dia main cakap. Kan? Sama juga bila asatizah kita bagi tahu tentang lafaz-lafaz yang mungkin ada ihtimal, yang nak rad ahli bid'ah dan sebagainya, Jahmiyah dan sebagainya, kemudian dia orang terus cakap ni musyabbihah, mujassimah, sama juga. Tak ada warak. Tak ada rasa takutkan Allah Subhanahu Wa Taala bila tak faham apa murad mutakallim, apa yang dikehendaki ataupun apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Kan? Wallahul musta'an. Bila kita jelaskan tentang syubhat baru-baru ni, kan? Yang depa kita ulas tu, yang panjang tu dia tak mau ambil. Dia ambil hak semut. Dia ambil kalimah semut, dia ambil kalimah gerak, bergerak, hak tu je. Sebab dia nak tuduh kita tajsim, dia nak tuduh kita tashbih Allah dengan makhluk. Itu je. Yang hak panjang-panjang kaedah apa semua yang kita sebut kalam ulama salah apa, dia tak mau ambil. Itu kita kata itu kalam manusia, itu perkataan manusia. So ahli bid'ah ni dia bukan kata kalam manusia, kalam Allah pun dia boleh putar belit. Apatah lagi kalam manusia, kalam orang kita kata biasa yang macam kita ni, yang banyak kelemahan, lagilah dia boleh putar belit. Itu kita kata hati-hati. Ahlul kalam ni memang pandai putar belit. Sebab memang mereka, manhaj mereka itu dibina di atas jadal, jidal, al-mira', wallahul musta'an. Al-ughlutah, mughalatah, falasi. Dia orang memang pakar bab tu. Mendatangkan keraguan dekat orang, mendatangkan, melaga-lagakan. Yang baru-baru ni nak laga-lagakan ana dengan Ustaz Abu Mubarak. Dia ingat ana dengan Ustaz Abu Mubarak tu tak kenal. Dia ingat orang jauh duduk tak kenal kan. Allahul musta'an. Tu orang macam ni memang kita kata tak payah layan lah. Tak payah layan. Kita tak layan dia orang lagi, dia orang marah. Kita kata qul mutu bi ghaidhikum. Matilah kalian dengan kemarahan kalian. Pergi mampuslah, itu maksudnya. Mutu bi ghaidhikum tu bahasa kasar dia, pergi mampuslah kamu. Mutu bi ghaidhikum. Sebab itu ulama salah dulu tak layan. Lagi tak layan, lagi dia orang marah. Lagi dia orang. Jadi menimbulkan kemarahan ahli bid'ah ni ibadah. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala sebutkan, bahkan ijma' ulama sebut tentang larangan mujalasah, larangan duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Jadi tak, kita kata supaya terpelihara agama kita. Sebab kita tak tahu bila hati kita ni bukan dia yang pegang, bukan orang tu yang pegang, dan hati kita ni bukan kita yang pegang. Kita tak tahu bila dia datang tu, dia mengungkapkan kata-kata yang manis, dan kata-kata yang manis itu boleh melekat dalam hati kita. Kita tak tahu. Sebab itu larangan mujalasah, larangan duduk dengan ahlul bidah, duduk dengan ahlul kalam, antaranya ahlul kalam yang berkata tentang Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu, yang menyelewengkan dan mentahrif ayat-ayat Allah, sifat-sifat Allah, dilarang. Dilarang duduk bermajlis. Dan Syekh Bakar Abu Zaid ada juga kitab dia, Hajrul Mubtadi', boykot ahli bid'ah. Mana kita kalau dah ahli sunnah, kita dah kenal ahli sunnah, kita duduk dengan ahli sunnah. Buat apa kita nak pergi konon-konon acah-acah nak tunjukkan keharmonian dan sebagainya, tak perlu. Sebab mereka memang nak apa? Mereka dibina di atas, kita kata syuhrah. Mereka nakkan populariti, mereka nak menumpang, mereka nakkan pengikut, kan? Jadi tak dapat. Maknanya ulama salah dulu tak layan. Dan antara kenapa lagi ulama tak mau berdebat ni, kerana ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW kata, ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir syurga
fi rabadil jannah ay fi nawahi al jannah, di pinggir syurga aku jamin sebuah rumah yang berada di pinggiran syurga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Nabi jamin bagi orang yang meninggalkan perdebatan kerana Allah, dia akan dapat rumah di pinggiran syurga. Sebuah rumah di pinggiran syurga, khusus untuk orang yang tinggalkan mira'. Sebab itu ulama salaf, mereka beriman dengan hadis ni, mereka nak dapatkan fadilat hadis ini, mereka tinggalkan perdebatan dengan ahli bid'ah. Tinggalkan perdebatan ni maknanya mereka tak bermajlis dan tak berdebat sama. Tak duduk dalam majlis mereka. Bukan bermakna mereka meninggalkan bantahan. Bantahan tetap bantah. Bantah tetap bantah. Macam kita sekarang lah kan. Tak bermajlis, tak bermakna kita tak tahu apa yang dia orang cakap. Betul tak? Bukan susah pun kan? Apa yang dia orang cakap dalam media sosial orang sampai kepada kita, bantahlah. Kan nak tunggu kena duduk depan dia orang dulu baru nak bantah? Bukan macam tu. Setengah orang dia faham, kena duduk depan-depan dulu baru boleh maksud bantah. Mana macam tu? Imam Ad-Darimi rahimahullah, Bishr Al-Marisi bukan pergi duduk majlis dia. Ambil kitab yang dinisbahkan kepada dia, tulisan dia, kemudian bantah. Nampak? Jadi tak semestinya kena buat dialog terbuka apa semua, kemudian bagi orang awam buat menilai apa semua. Tak, bukan macam tu. Tak betul tu. Maknanya tak semestinya macam tu. Kan? Baik. Jadi itu contoh. Maknanya kenapa? Bukan maksudnya ulama salaf tak mampu berdebat. Bahkan mereka ahlu al-hujjah. Mereka ada hujjah. Hujjatun balighah. Hujjah mereka lagi kuat. Kerana ahli sunnah, sandaran mereka wahyu. Sandaran mereka kalamullah, Al-Quran, As-Sunnah. Jadi wahyu. Mereka mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pegangan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ahlul kalam, sandaran mereka siapa? Kalamul bashar, perkataan manusia. Kaedah Aristotle, kalam Bishr Al-Marisi, Jaham ibn Safwan, Aban bin Sam'an, Al-Ja'du ibn Dirham. Manusia-manusia yang telah dibantah oleh ulama-ulama salaf terdahulu, yang mereka menjadikan pegangan mereka itu, sandaran mereka itu adalah kaedah-kaedah falsafah, dan juga kaedah-kaedah agama-agama lain, Hindu dan sebagainya. Falsafah mananiyah, kemudian sumaniyah, falsafah syarqiyah yang bercampur aduk, dia ambil daripada situ. Sabi'ah, Sabian, Sabi'ah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sebut. Sebab itu mereka tak dapat bantuan Allah. Mereka takkan menang sampai kiamat. Kerana mereka jauh daripada petunjuk Nabi SAW. Mereka tak berdebat tu dengan menggunakan kalam Rasulullah SAW, kalam Allah, kalam Rasulullah SAW. Dan mereka takkan menang. Kalau menang pun menang bersorak lah. Menang bersorak lah. Kan? Dari sujud hujah tak? Buktinya sampai sekarang mereka bukan boleh rat pun. Asatizah kita punya hujah-hujah. Ada dia orang rat? Tak ada. Dia orang falasi, mughalatah. Kan? Tu hadis jariyah tu. Ustaz kita dah syarah sanad-sanad apa semua. Dia boleh rat. Tak ada rat sampai sekarang. Yang dibuat sekarang, melompat sana, melompat sini, melompat pergi kitab ulama salaf sana, melompat cari syubhat dekat sini, cari sini, cari sini. Betul tak? Tak sempat kita nak rad syubhat yang baru, dia pergi cari syubhat baru. Syubhat yang lama tu tak dibantah lagi, dia pergi cari. Menunjukkan dia orang tak ada hujah pun. Dia orang hanya ashabul fitan. Dia orang hanya nak bawa keraguan. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ta'wilih. Ibtigha'al fitnah, mereka cari benda yang sama-sama. Ni lah. Quran dia orang cari yang sama-sama, hadis mereka cari yang sama-sama, perkataan ulama pun mereka cari yang sama-sama, menyamarkan kepada orang. Itu maksud tashabaha minhu, ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah,
Orang pun terkejut, orang pun kata, "Oi, macam mana ni nak jawab?" Orang awam kan, tak tahu macam mana ni. Ibtira'al fitnah wa ibtira'at ta'wili, dan dia pun nak cari takwilan yang batil yang mereka nak. Itu perangai ahlul bidah wal ahwa. Jadi jangan layan. Jangan layan. Wallahul musta'an. Baik, jadi itu tentang kita kata ahlul bidah wal ahwa. Mereka ni kita kata tak dilayan, maknanya ya dijawab sekadarnya, kan? Kerana kita tahu syubhat yang mereka datangkan tu bukan baru. Dah ada ulama bantah ramai. Semua syubhat yang mereka bawa itu, keraguan yang mereka bawa itu sudah dibantah oleh ulama terdahulu. Dan ada imam mereka, ada imam mereka, dan kita ada imam kita. Dan sudah dibantah. Cuma kita nak kena mujahadah, kita kena jauhkan diri daripada mereka, dan kita nak perisaikan iman kita, akidah kita dengan ilmu yang sahih. Lazimi majlis ilmu itu. Bukan kita pergi duduk berdebat dengan dia orang, layan dia orang punya syubhat. Tak, kita tak tahu bila Allah Taala nak pesongkan hati kita. Cuba bayang ulama-ulama salaf, dia orang bukan tak mampu untuk debat. Mampu untuk debat, bahkan dia orang paling layak untuk berdebat, tapi tak bawa satu riwayat yang sebut ulama salaf ni pergi majlis-majlis mereka itu berdebat secara langsung. Maknanya menjadikan perkara tersebut sebagai kebiasaan. Berdebat ni sebagai kebiasaan. Tak, debat ni, jidal ni, wal mira' wal khusumah bukan asas dalam pengambilan agama, pengambilan akidah. Ini yang menjadikan asas pengambilan akidah ni, debat, adalah Mu'tazilah. Sebab mereka memang ahlul jidal. Kan? Tak. Sebab itu tengok Imam Malik kan, riwayat daripada ashab Imam Malik tentang ada orang yang nak berdebat dengan Imam Malik. Imam Malik kata, pergi kamu cari, idhab ila man syakin, atau ila man syak, atau idhab ila syakin mithlika fakhasamahu. Amma ana, adapun aku dah yakin dengan agama aku. Adapun kamu pergi cari dengan orang yang ragu-ragu macam kamu juga, pergi berdebat dengan dia. Imam Malik. Kemudian dinukilkan ijma' oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah akan larangan debat. Begitu juga Imam Al-Barbahari rahimahullah larang, menukilkan kesepakatan ulama salaf, larangan untuk berdebat, berjidal dengan ahlul bidah wal ahwa. Sebab mereka lagi kita layan, lagi dia orang suka. Lagi kita layan, lagi dia orang suka. Baik, jadi itu kesimpulannya. Kita tak payah layan. Sebarkan sunnah. Sebab itu Imam Malik kata, macam mana nak rad, macam mana nak bantah? Sebarkan sunnah. Dengan sunnah itu akan terzahir hujjah. Sebarkan kalam ulama salaf. Sebarkan perkataan-perkataan daripada hadis Nabi SAW. Sebarkan ayat-ayat sifat. Sebarkan hadis-hadis sifat. Dengan itu dengan cara yang kita kata dapat memberikan keyakinan kepada manusia, iaitu dengan kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Bukan kita sebarkan lagi syubhat mereka, keraguan mereka. Kan? Wallahul musta'an. Qauluhu fa inna Allah harrama 'ala an-nar, ay mana'a minan nar atau mana'a an-nar an tusibahu. Perkataan Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas neraka. So Allah haramkan ke atas neraka. Yang mana Allah halang, mana'a minan nar. Yang Allah halang, Allah haramkan ke atas neraka, maknanya Allah menghalang neraka daripada mengenainya, mengenai orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah. Baik. Qauluhu man qala la ilaha illallah ay bi syartil ikhlas. Baik, perkataan Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat ikhlas. Ini pun ada riwayat daripada Imam Al-Muzani rahimahullah. Tidak sah tauhid seseorang sehinggalah dia meyakini bahawasanya Allah di atas arasy. Kalau orang yang tak yakin Allah di atas arasy, tak sah tauhid dia. Sebab apa tak sah tauhid dia? Sebab Nabi SAW sampaikan, Allah Ta'ala sampaikan tentang sifatnya yang bersemayam di atas arasy dalam Quran. Dan Nabi SAW sampaikan hadis yang sangat banyak
Jadi kalau orang yang tak yakin dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan dan Rasul sampaikan, sah ke tauhid dia? Imam Al-Muzani kata tak sah tauhid dia. Berat. Tak sah tauhid. Wallahul musta'an. Baik. Ai bi syartil ikhlas. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat ikhlas, bidalili qaulihi ta'ala, bidalili qaulihi yabtaghi bidzalika wajh Allah. So dalil kat mana kita nak katakan syarat ikhlas ni? Dalam hadis ni Nabi kata Allah Ta'ala haramkan ke atas neraka untuk sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Syekh Uthaymin kata dengan syarat ikhlas. Bukan semua orang yang kata la ilaha illallah terus diharamkan daripada neraka. Betul tak? Kalau dia kata la ilaha illallah tapi tak percaya Allah di langit, tak percaya Allah bersemayam di atas aras, tapi dia kata la ilaha illallah, lepas tak syarat tu? Tak lepas. Sebab syarat dia mesti al-ikhlas, murni. Al-ikhlas ni juga makna murni. Mesti dia kena mengikhlaskan tauhidnya, memurnikan tauhidnya, dan memurnikan mutaba'ah, tauhid mutaba'ah, tauhid ittiba'. Maknanya ikutan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas. Jadi dalilnya kat mana? Dalam hadis itu juga Nabi kata yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan kalimah tauhid itu yang dia ucapkan itu mengharapkan wajah Allah. Jadi kalau wajah Allah pun dia nafi, puak-puak Jahmiyah ni, wajah Allah dia kata ada tak? Dia nafi wajah Allah. Takwil, ta'til, tolak. Jadi macam mana dia nak dapat wajah Allah? Macam mana dia nak dapat keikhlasan? Macam mana dia nak dapat kemurnian? Ikhlas tak ada. Sebab Nabi kata yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan wajah Allah, tapi wajah Allah pun dia tak beriman. Dia kata Allah Ta'ala tak ada wajah. Allah Ta'ala kata Allah ada wajah. Dia kata Allah Ta'ala tak ada wajah. Macam mana dia nak dapat diharamkan daripada api neraka? Kalau wajah Allah yang ada dalam hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan ni pun dia tolak. Syarat dia mesti ikhlas. Yatlubu wajha Allah wa man talaba wajhan fala budda an ya'mal kullama fi wus'ihi li wusul ilaih. Nampak? Saya kata siapa yang mengharapkan mencari wajah Allah hendaklah, dan siapa yang mencari wajah Allah ni maknanya hendaklah dia beramal dengan segenap usahanya untuk sampai kepadanya, sampai kepada wajah Allah. Sampai kepada wajah Allah, sampai masuk syurga dan sampai diberikan nikmat yang tertinggi, nikmat yang paling lazat, iaitu melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka melihat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang buat kebaikan, ihsan, bagi mereka itu al-husna, ganjaran yang tertinggi, iaitu syurga, jannah, wa ziyadah, dan juga tambahan, bonus. Nabi SAW tafsirkan bonus atau tambahan ziyadah itu an-nazaru ila wajhillah, melihat wajah Allah. Jadi kalau wajah Allah pun dia tolak, kata tak ada wajah, tak ada sifat lah terus, tak wujud terus. Jahmiyah ni bukan kata ni sampai wujud pun dia wujud Allah pun dia nafikan. Wallahul musta'an. Macam mana? Allahu a'lam. Tak pernah dengar pembiasaan. Allahu a'lam. La adri. Tak tahu. Allahu a'lam. La adri. Ana tak tahu. Baik. Jadi
Syekh kata sini li'anna mubtaghi syai' yas'a fil wusul ilaih. Karena orang yang nakkan sesuatu, mubtaghi yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kalau kita dah tahu tujuan yang tertinggi kita, jadi kita nak masuk syurga, nak tengok wajah Allah. Itu yang Nabi SAW ajarkan. Nabi doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Nabi doa, ya Allah, aku memohon kepadamu kelazatan melihat wajahmu. Wa syauqan ila liqa'ik, kerinduan untuk bertemu denganmu. Tapi ahlul bid'ah sekarang, wajah Allah pun dia nafi. Dia kata Allah tak ada wajah. Kan? Jadi macam mana dia nak dapat melihat, nak dapat kelazatan melihat wajah Allah kalau dia nafikan apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Nabi SAW sebut. Baik. Jadi orang yang nakkan sesuatu, dia akan berusaha untuk sampai. Fala nahtaju ila qawli Zuhri, dia kata sini, saya kata sini, maka فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث كما في صحيح مسلم حيث قال ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور فلا يغتر مغتر بهذا. Maka kita tak berhajatkan kepada perkataan Az-Zuhri. Az-Zuhri sini Muhammad ibn Shihab ibn Muslim Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Dia ada tambahan pada dalam riwayat Muslim tu, dia ada sebut ada idraj. Idraj ni maknanya tambahan daripada perawi atau tambahan daripada, bukan perkataan Nabi lah, perkataan Az-Zuhri. So Az-Zuhri kata wajabat ba'da dhalika umur wa hurimat umur fala yaghtarru mughtarrun bihadha. So Syekh Utsaimin kata kita tak perlu, kita tak berhajatkan kepada tambahan perkataan Az-Zuhri tu. Lepas pada man qala la ilaha illallah yabtaghi fa inna Allah harama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kemudian ada tambahan. Az-Zuhri kata thumma wajabat ba'da dzalika umurun wa hurimat umur fala yaghtarru mughtarrun bihadha. Maksudnya apa dia, setelah itu ada beberapa perkara yang wajib dan beberapa perkara yang haram. Maka jangan sampai ada orang yang terpedaya dengan hadis ini. So kita tak berhajatkan kepada penjelasan Az-Zuhri itu dah, sebab dalam hadis tu dah jelas. Dah jelas maknanya syarat. Dia maknanya nak diharamkan daripada api neraka ni, maknanya syarat dia mesti yabtaghi bidzalika wajh Allah, mesti kena ada ikhlas. So dalam hadis tu sendiri dah ada penjelasan dia. Tu maksud Syekh Utsaimin. Itu maksud kita tak berhajatkan lagi pada penjelasan Az-Zuhri, sebab dalam hadis tu dah jelas. Tapi bukan maknanya Syekh memperlekehkan Imam Az-Zuhri, bukan. Tapi kata makna bagi tahu jelasnya hadis tu. Dalam hadis tu sendiri dah jelas. Nabi kata bukan semua orang yang ucap la ilaha illallah ni confirm akan diharamkan daripada neraka. Itu maksud dia. Mesti ada syarat. Syarat dia yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mesti dia mencari dia dengan ucapan la ilaha illallah tu, dia berkeinginan dan berkehendak, berusaha untuk mencapai wajah Allah. Itu maksud dia. Itu ikhlas. Mesti syarat dia kena ada. Bukan dia ucap la ilaha illallah, goyang kaki, kemudian tidur, tak solat apa, nak diharamkan daripada neraka. Ataupun ucap la ilaha illallah tapi buat syirik, nak diharamkan dari neraka. Apa? La ilaha illallah, lepas tu ta'til sifat, nafi sifat-sifat Allah, tu nak diharapkan untuk diharamkan daripada api neraka. Tak boleh. Syarat dia mesti ikhlas. So ini satu hadis je. So tak perlukan kepada penjelasan luar pun dah jelas. Itu makna perkataan Syekh Al-Utsaimin, fala nahtaju ila qawli Zuhri rahimahullah ba'da an saqal hadis. Dia kata fala. Tapi kita kena ambil iktibar jugalah perkataan Az-Zuhri tu. Az-Zuhri kata wajabat ba'da dzalika umur wa hurrimat umur fala yaghtarru mughtarrun bihadha. Maknanya dia tak bolehlah dipaham dia ucap la ilaha illallah kemudian confirm Allah haramkan dia daripada neraka. Tak. Mesti dia diwajibkan dengan perkara-perkara. Mesti dia kena buat perintah Allah, betul tak? Wa hurrimat umur. Dan ada perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan tu dia kena jauhi. Perkara-perkara yang diperintahkan dia kena laksanakan. Fala yaghtarru mughtarrun bihadha. Betul lah tu. Maka janganlah terpedaya orang-orang yang mudah terpedaya dengan ini, dengan hadis ini. Maknanya ni bantahan kepada Murji'ah. Sebenarnya ni bantahan kepada Irja', maknanya orang Murji'ah, golongan Murji'ah lah. Sebab Murji'ah ni mereka kata cukup ucap la ilaha illallah dengan lisan, confirm masuk syurga. Man qala la ilaha illallah
dakhala al-jannah. Tak ada syarat apa masuk syurga terus. Kan? Itu Murji'ah. Fal hadis wadihud dalalah ala syartiyatil amal liman qala la ilaha illallah. Maka hadis ini jelas dilalahnya, petunjuknya menunjukkan syarat pengamalan itu perlu ada bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sebab Nabi kata yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mesti ucap la ilaha illallah tu mengharapkan wajah Allah. Walidha qala ba'du salaf inda qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah la ilaha illallah lakin man ata bi miftahin la asnana lahu la yuftahu lahu. Sebab itulah sebahagian salaf mengatakan ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka mengatakan kunci syurga itu adalah la ilaha illallah. Tetapi bagaimana kunci itu, bagaimana orang yang bawa kunci itu tanpa gigi, maka sudah tentu dia tak akan boleh buka pintu. Ini perkataan siapa? Bukan hadis. Ini bukan hadis. Ini adalah asar daripada tabi'in. Wahab ibn Munabbih rahimahullah yang pernah berdebat dengan Al-Ja'du ibn Dirham dalam masalah sifat. Dia pernah tampar juga lah kan. Dia pernah bubuh sekali lah juga Ja'du ibn Dirham ni. Puak-puak yang menafikan sifat Allah ni kan. Maknanya dia bagi peringatan dan amaran, dia warning. Sebab Al-Ja'du ibn Dirham ni, Tok Guru ni lah, Tok Guru Jaham ibn Safwan, Bishr al-Marisi. Salaf dia orang ni lah, salaf yang budak-budak zaman sekarang ni, yang duk entam salaf ni. Salaf mereka lah, bukan salafus salih, salafut talih. Salafut talih mereka. Kita salafus salih. Dia orang salafut talih. Salaf mereka, Ja'du ibn Dirham, Bishr al-Marisi, Jaham ibn Safwan, Al-Ustaz Bishr ibn Ghiyath al-Marisi. Ustaz dia apa? Syekh dia apa? Sebab perkataan dia tu sama macam apa yang dibawa oleh tokoh-tokoh tersebut. Tak ada. Tak ada. Sikit lama lagi, silat-silat dia orang akan sebut Bishr al-Marisi rahimahullah. Tak lama lagi. Imam. Tapi dia orang mungkin duduk tengah baca-baca lagi kot. Tunggu dia goyak kitab lagi. Kan? Wallahul musta'an. Tapi nampak terlampau bodoh lah. Kan? Memang baru buka kitab itu. Kitab Syekh Utsaimin pun baru buka. Kitab yang As-Sunnah Al-Kirmani tu nampak gaya memang baru buka, baru baca. Sebab tu dia kalau orang yang dah baca dah khatam, tak akan bawa syubhat bodoh macam tu. Kerat perkataan ulama tu kemudian buat ulasan sendiri. Itu kita tanda orang tu baru baca. Dia baru buka aja. Kemudian saya boleh menghukum orang ni, baik menghukum syekh ni, menghukum orang ni. Bukan orang yang betul-betul khatam pun. Kalau orang yang betul-betul khatam dia tak akan faham macam tu. Dia orang ni memang macam itulah perangai dia orang. Jadi nak suruh kita rat pun buang masa je. Kan? Tak ada nilai pun sebenarnya. Cukup kita bagi status kecil pendek-pendek tu boleh lah. Itu pun dia orang tak boleh jawab lagi. Kan? Yang putar belik lagi. Wallahul musta'an. Baik. Jadi Wahab ibn Nabih ni pernah bertemu dengan Ja'du ibn Dirham ni. Ja'du ibn Dirham ni duk bawa syubhat tentang sifat-sifat Allah. Jadi Wahab ibn Nabih marahlah dia. Wahab ibn Nabih kata kalau sifat-sifat Allah Ta'ala ni tak ada dalam Quran dengan hadis, kami pun tak mau cakap. Tapi sebab dia ada dalam Quran dengan hadis, kami cakap. Jadi Wahab ibn Nabih pun pesan dekat Ja'du ibn Dirham, aku nampak kamu ni dah pelik lah. Maknanya jangan kamu nak guna akal kamu. Waktu tu awal-awal kemunculan dia, Al-Ja'du ibn Dirham. Tapi dia kemudian dihukum oleh Khalid Al-Qasari. Ja'du ibn Dirham disembelih. Waktu tu zaman kekuatan umat Islam, zaman pemerintahan Islam kan. Maknanya dia tak berjaya nak menghasut orang-orang Islam ni pasal tabi'in ramai. Wahab bin Nabih antaranya. Kemudian di Madinah semua tu orang-orang alim ramai. Tapi bila zaman Jaham ibn Safwan tu dia pun tak dapat kekuatan sangat. Tapi Bishr al-Marisi ni bila dia mengaji fiqh Imam Abu Hanifah, dia nak menampakkan keilmuannya, itu yang menyebab orang terpedaya. Orang terpedaya. Kan? Jadi waktu tu itu waktu zaman Imam Ahmad itulah berlakunya fitnah mereka ini. Mereka mendapat tempat dalam
pemerintahan, dapat jawatan qadi. Oh, jadi orang ramai terpedaya. Dan sampai zaman sekarang ni lagi lah, dah berapa kurun lah. Jadi orang tak kenal kan. Sebab itu pentingnya kita mengingatkan kepada orang ramai tentang sejarah ini. Sebab orang tak tahu. Orang tak tahu main celah mana mereka ni, perkataan mereka. Sebab itu kita kena ingatkan. Baik. Baik, kita berhenti kat sini dulu. Kalau ada soalan. Ya. Ya, sekali kan. Bukan. Sebab apa? Sebab apa Nabi SAW waktu sebut kat sahabat tu, Nabi kata man qala la ilaha illallah. Nabi tak kata Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab khitab Nabi kita itu kepada sahabat. So sahabat tu bila dia dengar daripada Nabi SAW, dia dah mengakui Nabi SAW adalah Muhammad Rasulullah. So Nabi sampaikan dekat mereka la ilaha illallah. Yang dalam konteks hadis-hadis macam ni kan. Tetapi tak dinafikan juga, banyak lagi riwayat yang sebut macam contoh macam riwayat sebelum ni Ubadah bin Samit yang asyhadu an man qala man syahida an la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Cuba tengok balik yang riwayat sebelum ni yang kita syarah. Ubadah bin Samit dalam kitab yang sama, kitab kita ni. Itu menunjukkan adanya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Possibility. Untuk dia masuk syurga bila ucap la ilaha illallah, dia masuk syurga. Possibility tinggi untuk dia masuk syurga bila dia sebelum mati. Itu hadis sahih. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Itu ada dalil hadis. Kan? Tapi ulama bahas juga syarat dia mesti dia faham la ilaha illallah tu. Mesti dia faham dengan kefahaman yang betul. Orang-orang yang terjatuhkan dalam neraka bila dia sebut la ilaha illallah dia diselamatkan oleh para malaikat. Betul ke? Tak. Tak. Itu tak betul. Tak ada. Sebab kat neraka dah tak bermanfaat dah. Masih tak bermanfaat dah la ilaha illallah tu kalau dia masuk neraka. Kat situ ada syafaat. Tapi syafaat untuk ahli tauhid. Sebab yang saya dengar macam la ilaha illallah perkataan tu mengharamkan diri dia daripada neraka. Tapi bila dia dah masuk neraka tu lain cerita lah. Itu hukum di akhirat. Hukum dalam neraka lain. Maknanya di kat dunia. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah ni kat dunia. Cumanya yang betul ialah orang yang sebut la ilaha illallah dia tak selama-lamanya ada kat dalam neraka. Orang yang sebut la ilaha illallah yang mentauhidkan Allah, dia takkan kekal dalam neraka. Betul, ahli tauhid. Syarat dia mesti ahli tauhid. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. So dia ada syafaat Nabi untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku, yakni ahli tauhid. Dia syarat dia ahli tauhid. Tapi balik pada basic punya pemahaman, mesti dia kena faham kalimah tauhid tu dengan pemahaman yang betul, maknanya pemahaman yang difahami oleh Nabi SAW, para sahabat. Sebab sekarang ni ada orang faham kalimah tauhid tu macam fahaman Mu'tazilah lain pula. Tauhid dia ta'til sifat. Kan? Tauhid dia apa? Ta'til sifat. Kalau kita buka maqalat Mu'tazilah kan, kita punya tauhid apa? Kita tak payah pening-pening. Tauhid kita apa? Apa asas tauhid kita? Quran, sunnah. Kita nak kenal Allah, perlu ke belajar ilmu kalam? Tak perlu. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dah faham kenal Tuhan. Betul tak? Dah kenal Tuhan. Dengan syarat kita faham makna surah Al-Ikhlas tu, kita faham apa maksud qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sampai 1 minit boleh faham akidah yang sahih. Semua orang Islam faham, betul tak? Tak perlu pun kena a'rad ke, ajsam ke, jauhar ke, kan?
Tapi kalau kita buka maqalat Mu'tazilah, kalau kita buka maqalat Mu'tazilah punya tauhid, pening. Nanti kita try buat. Ana bawa tauhid yang Mu'tazilah, ana bawa kalam Mu'tazilah punya. Macam apa maksud Tuhan, nak kenal Tuhan tu. Kita bawa dia punya kalam. Kita terjemahkan, kemudian kita comparekan dengan surah Al-Ikhlas. Confirm orang akan kata yang ni tak faham apa. Yang Mu'tazilah punya tu tak faham apa. Yang Mu'tazilah sekarang ni, yang Jahmiyah sekarang ni. Tidak di dalam, tidak di luar, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak berwarna, tidak ini, tidak itu, tidak ini. Semua tidak. Apa benda? Dipanggil nafyul mahd. Ataupun sifat salbiyah al-mahdah. Sifat Tuhan ni bagi dia nafi je. Itu kena faham tak? Tauhid kena faham dengan fahaman ahli sunnah. Syarat dia. Kalau faham macam Mu'tazilah, sesat. Macam mana? Kalau faham macam sihak tu, dah gitu. Macam mana? Sihak. Yang tu. Dia kata Allah tu Muhammad kan? Yang tu kita dah syarah dah sebelum ni kan? Yang kita dah syarahkan sebelum ni tentang asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syekh Utsaimin kan dapat syarahkan kan? Tentang beza antara Allah dengan Tuhan. Dan syubhat Nasrani, Kristian. Itu syubhat sama. Punca dia kenapa? Kerana tak tahu Tuhan kat mana. Itu punca dia. Itu dia nak pergi rot pula orang tu. Pasal kalau orang tu tahu akidah dia, orang tu akan sokong dia. Pasal dia nak rot pula. Tu yang Imam Ahmad kalam tu. Dia nak lari kan bila dah tak boleh jawab kita punya hujah. Dia nak lari, dia nak nampakkan kononnya lawan balik ajaran sesat. Tapi yang tu semua orang Islam tahu bodoh kan. Memang jelas-jelas kan. Kata Allah tu, Muhammad tu memang tak ada siapa orang boleh terima. Tapi akidah yang diperbawa ni pun tak ada seorang pun yang berakal akan terima. Sebab itu dia orang takkan boleh punya. Menzahirkan akidah falsafah kepada masyarakat ni memang musibah. Memang akan membawa musibah kepada dia orang. Sebab itu dia orang takkan berani untuk cakap. Dia orang akan tasattur. So ini hati-hati. Tasattur ni apa? Dia orang akan bersembunyi. Bersembunyi dengan takwil. Bersembunyi dengan apa? Janganlah kamu kata manhaj kami ni tak betul. Janganlah kamu kata ahlul kalam ni sesat. Ini pendekatan. Ini tasattur. Yang jelas-jelas tadi dah. Orang jelas-jelas dah orang tolak. Pasal orang kata ni apa ni kan? Mengarut apa ni? Tuhan tak wujud lah kalau macam ni sifat dia. Kan? Sebab ahli sunnah bawa Quran dengan sunnah. Jadi orang ramai faham Quran dengan sunnah. Kan? Hujah Allah kat atas manusia. Orang Islam semua faham Quran dengan sunnah. Mereka bawa falsafah. Memang orang takkan terima. Orang akan kata apa benda ni? Tuhan apa macam ni? Tak ada sifat. Tak ada ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu, tidak wujud. Akhir sekali. Awak kamu tak wujud tu orang takkan terima. Sebab itu dia orang akan pergi ke marhalah yang berikutnya. Yang ni paling bahaya. Tasattur. Mereka akan berselindung di sebalik Quran dan sunnah. Mereka akan bawa takwil. Ini pun dah banyaklah sebenarnya. Takwil. Ataupun mereka kata, kamu janganlah kata pendekatan ahlul kalam ni semua sesat. Kan? Kamu kena berlaku adil lah. Kan? Ada ahlul kalam yang betul. Dan kita kata masalahnya yang kita nampak sekarang ni, natijah yang sekarang ni, yang ada depan mata kita ni, yang duk mempermainkan sifat-sifat Allah, kemudian tuduh ulama-ulama salaf, tajsim dan sebagainya. Ni apa benda? Kan? Dia orang nak supaya kita akui pendekatan kalam tu sebenarnya tak perlu akui pun. Kalau kamu betul-betul nak ikut kebenaran, ikutlah kebenaran. Dia orang akan kata, dia orang akan cuba untuk kononnya untuk mengharmonikan. Sebenarnya tak boleh nak harmoni pun. Sebab memang kebatilan. Kan? Ilmu kalam kita bawa 3 lazim, 3 ilzam. Buktikan kepada kita ilmu kalam yang dia orang bahaskan jauhar, a'rad, dalil tarkib, hudusul ajsam, apa semua tu, buktikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ajar para sahabat. Buktikan sahabat Nabi ada cerita tentang Allah macam kalam dia orang, macam perkataan dia orang. Buktikan ada mana-mana sahabat Nabi yang perkenalkan Allah Taala dengan cara mereka, dengan metod mereka. Buktikan. Ada tak salafus salih, ada tak tabi'in, atba'u tabi'in, imam-imam matbu'in, imam-imam yang diikuti di kalangan ahli sunnah, di kalangan fuqaha, mufassirin, ahlul hadis, yang pegang macam dia orang pegang, yang ucap perkataan macam dia orang. Buktikan.
Dia orang tak boleh bawa 3 bukti ni, itu menunjukkan dia orang tak betul. Macam mana sekali dia orang dakwa, dia orang tetap tak betul. Sebab dia orang tak boleh buktikan perkataan dia orang tu ada sandarannya daripada Nabi SAW. Nabi ada kata Allah tidak a'rad, tidak jisim, tidak ini, boleh bawa. Tak ada. Nabi aja qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi dia boleh bawa tafsir yang batil. Itu yang bahaya tu. Dia bawa Quran juga, kemudian dia tafsirkan dengan takwil atau takwil Jahmiyah. Itu yang dihadapi oleh Imam Ahmad dan sebagainya. Kita kena faham. Jadi dia orang tak boleh bawa. Kalau kita tengok akan tersingkap, orang akan nampak imam-imam mereka ini macam tadilah, Jahmiyah, Jaham ibn Safwan, Bishr al-Marisi, itu jelas. Sebab sampai sekarang dia orang tak boleh nak nafikan. Dia orang tak marah pun. Bahkan dia orang marah pula sebahagian asatizah kita, ikhwah kita hentam Jahmiyah, dia pun terasa. Kita bukan cakap kat Asy'ariyah kan, kita cakap Jahmiyah. Dia terasa. Macam nak tuju kat aku je. Sebenarnya benda ni berlaku zaman Imam Al-Hafiz Al-Mizzi lagi. Bila Imam Al-Hafiz Al-Mizzi rahimahullah baca kitab Khalqi Af'alil Ibad, kan? Kemudian ada di kalangan mereka ini, Asy'ariyah ni, dengar bacaan kitab tu, dia orang terasa. Padahal kitab tu rad Jahmiyah. Tapi dia orang terasa. Apa bukti? Apa maksud dia? Maksudnya dia orang berpegang dengan usul Jahmiyah. Sama juga macam mutaakhirin Asy'ariyah sekarang ni. Asy'ariyah yang mutaakhirin. Tanpa kita menafikan ada sahabat-sahabat kita yang di kalangan Asy'ariyah yang tak tahu pun benda ni. Ataupun dia hanya ikut, kan? Dia hanya ikut hadis, ahlul hadis, dia ikut di kalangan guru-guru dia dan sebagainya. Tapi dia tak tahu pun perbahasan ni. Dia tak tahu pun usul ni, usul Jaham ibn Safwan. Ramainya macam tu. Dia orang tak tahu lagi. Tak baca lagi. Orang tak tahu. Tapi bila kita dah, orang-orang yang dah ada pengalaman bagi tahu usul ni usul Jahmiyah, so tak ada masalah. Dia orang akan jelas. Kalau kita bagi tahu dekat dia orang, ini sebenarnya ni Jahmiyah punya perkataan ni, dia orang terima, dia orang akan terima. Dan dia orang takkan redha dengan perkataan tersebut. Kan? Tapi yang totok punya ni, yang mutaakhirin Asy'ariyah yang totok, yang bertahankan Jahmiyah ni, macam puak-puak ni lah, falsafah ilmu kalam semua ni, yang jelas-jelas mereka menyerang akidah salaf, kan? Jadi silap langkah lah dia orang serang manhaj salaf ni. Dia orang serang kitab-kitab a'immatus salaf, kan? Sepatutnya dia orang kekallah dengan apa yang dia orang pegang tu, tak mengganggu dan merobek kehormatan ulama-ulama salaf, kan? Patutnya mereka kekal. Nak lawan batiniah, lawanlah batiniah. Kata nak guna ilmu kalam tu lawan etis, lawanlah etis. Lawanlah geng-geng batiniah makrifat tu. Kenapa nak lawan salafi pula? Pelik kan? Kenapa nak lawan ahli sunnah pula? Nak lawan salafi pula? Apa pasal? Apa salah salafi sekarang ni? Salafi ada kata Allah tu Nabi Muhammad ke? Salafi ada bawa perkataan sesat ke? Tak, salafi seru orang tauhidkan Allah, isbat sifat-sifat Allah, ta'zim, agungkan Allah. Masalahnya dia nampak kita menjisimkan Allah, mentashbihkan Allah. Itu tuduhan dia orang. Sebenarnya dia orang tak berani lagi pasal dia orang nampak kuat lagi. Tunggu nanti bila kita makin, maknanya tak ramai orang nak bangkitkan isu ini, kalimah dia orang akan ambil kesempatan. Sekarang ni pun dia orang berani, bila ada sebahagian asatizah yang sini minta maaf kan, dia dah berani. Tengok ni kena minta maaf. Apa nak kena minta maaf pula? Dia nak ilzam kita untuk minta maaf. Apa nak kena minta maaf? Kalau kamu bawa usul Jahmiyah, kenapa nak minta maaf? Kan? Dia gunakan sentimen. Wallahul musta'an. Baik. Jadi tauhid tu kena faham. Tauhid kita faham yang ikut ahli sunnah. Kalau tak guna juga kita sebut la ilaha illallah tapi pegang dengan usul ta'til Jahmiyah. Tauhid kita jadi tauhid Mu'tazilah, tauhid Jahmiyah. Tak guna. Tak bermanfaat juga. Mesti kena tauhid seperti mana yang Nabi SAW dan para sahabat pegang. Itu penting. Tafsir tauhid tu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.